Masa muda berkuasa, sihat, dah pencet, dan pernah buat operation pada satu lady. Saya buat dengan Mr. Skandaya tahun 89. Mr. Skandaya tu mendiam lah. Terror buat operation, orang kata dia buat operation kejam mata pun boleh. Tiba-tiba dah buka mata, taruh kantar keluar balik, taruh kantar keluar balik. Dah lah. I said, Mrs. K, why this patient? Why you know not? She was a matron in Penang. The whole hospital hated her. Jadi kita sedang bekerja, tolong guna waktu kerja kita tabur kebaikan. Siapa yang buat jahat, tengoklah anak cucu kita. Kadang kita tengok orang kena macam-macam pelik-pelik kan. Macam-macam musibah. Kita tak tahu datuk keturunan dia atau cubaan, tak tahu. Tapi kita belajar apa yang berlaku pada orang. Kadang pelik. Orang kata apa? Orang kena asid. Ingat tak kena asid? Jangan keluar, nanti ada orang kena asid. Why? Seorang kena asid, 26 juta keluar rumah tak kena asid. Kenapa kena tengok satu kena asid? Berhati-hati. Nak berhati-hati macam mana? Of course jangan keluar seorang, jangan, betul. Tapi siapa mengizinkan kita lalu masa orang jahat tu lalu? Boleh tak kita operate our modus operandi is from keyakinan pada Allah. Apa kita buat, itu kita dapat. So when something negative happen to us, maknanya apa? Negative happen, maknanya kita telah beri negatif. Boleh tak kita beri negatif kalau kita tak ada negatif? Can we give something yang kita tak ada? Dunia dalaman menentukan dunia luaran. So kalau dapat negatif, maknanya kita telah beri negatif. So kalau dapat suami tak baik, maknanya kita, masa kita dapat suami tu, kita dalam keadaan tak baik. So kalau nak ubah suami tak boleh. We overestimate keupayaan untuk menukar orang lain, tetapi kita underestimate keupayaan untuk mengubah diri sendiri. Betul tak? Kita sibuk nak ubah orang. Betul? Boleh tak you ni sikit? Boleh tak you ni sikit? Kenapa? Boleh tak I ni sikit? Boleh tak I ni sikit? Betul tak? Kita dengan pekerja kita macam ada ketua jabatan di sini? Betul tak ketua jabatan? I have no idea who are the audience, but I should know who are the audience. Kadang kita ketua jabatan, saya ketua jabatan 5 tahun. Kalau saya nak tegur staff saya, Prof, saya panggil dalam bilik, Prof ajak minum teh. Habis Prof ajak minum teh tu ada lah tu. Duduk je, khabar, tumpuk minum, anak sihat semua. Suka kerja kat sini? Suka apa? Kalau you nak pindah, boleh saya call management, kita pindah you off ke lain. Kenapa Prof ada orang komplain? Sebenarnya ada orang komplain, bukan awak tu masam, awak suka marah-marah patient, kadang kesian patient. Saya kat dalam senyum, tapi sebelum jumpa saya dah kena bangun awak kat luar. So kalau kita nak tegur staff kita, don't go and marah. Kadang staff kita tu mak orang, nenek orang. Cuba kita treat orang macam kita nak dilayan. Samalah kita kat universiti ni ya. Betul tak? Kita gembira bukan pasal dunia ni betul. Dunia menjadi betul kerana kita gembira. Betul? Kalau saya belanja Puan Nurani, I duit banyak, you pergi Hotel Shangri-La Presidential Suite dengan suami, pergi. Masuk dia dua-dua sakit gigi. Allah. Hotel Suite sakit gigi pula. So betul tak? Dunia dalaman menentukan dunia luaran. Kalau kita gembira, mana pun best. Ni duduk macam mana pun, universiti mana pun, kalau tak gembira tak akan best. So kita dipengaruhi oleh environment atau kita mempengaruhi environment? Which one? Satu lagi di universiti, kita akan suka compete. Kan? Adakah kita nak lebih pada orang atau lebih pada diri kita semalam? So kita tak usah banding dengan orang lain. Kalau dia tu baru 5 tahun dapat profesor, I dah 7 tahun. No, different people, different. Saya ingat di UKM dulu Prof, at one stage kat fakulti perubatan, banyak orang resign. Pasal apa? Tak dapat Prof Maya. Threaten nak resign, dapat Prof. Saya dengan Prof bilang masa tu, orang perempuan ni tak tulis sangat pangkat. Ada tak apa, yang penting nak balik awal, nak jadi suami, jadi isteri yang baik main dengan anak. So jadi ketua jabatan pun tak berebut, lagi tolak-tolak kan.
So masa tu lah saya nak tahu 91 saya tiba-tiba saya keluar, bro, boleh tak kita kerja don't look for human acknowledgement. Naik pangkat from Mak Ayah Profesor tu human acknowledgement, we go for Allah's acknowledgement. Lah best. Lepas tu kita pun independent of the outcome, detached from outcome, independent of the good opinion of others. Orang kata apa tak peduli, yang penting kita buat yang Allah suka. But believe me, kalau kita kerja ikhlas, kejayaan akan kejar kita. Kita jangan kejar nama biar nama kejar kita. Jangan kejar duit biar duit kejar kita. Jangan kejar pangkat biar pangkat kejar kita. Tak usah kejar. What you do, you just be good, automatic you attract good things. Pasti banyak orang cuba nak ubah luar. No, you ubah dalam dulu. Ubah dalam. So betul tak saya kata ni? Perwatakan kita bermula dengan pemikiran. Pemikiran menyebabkan sikap, attitude. Attitude menyebabkan perkataan yang keluar. Perkataan yang keluar menyebabkan tindak balas. Dan tindak balas yang kita buat selalu akan menjadi tabiat. Tabiat menyebabkan jadi karakter. Karakter menentukan destinasi dunia dan akhirat. Betul tak? Setuju? Angguklah sikit. Senyap lah orang UKM ni. Okay, coming back to di manakah minda kita? Betul saya kata. So minda kita berada pada setiap sel kita. Okay, so minda dah faham tadi ya? So nak cakap pasal integrity. Ini saya suggest I give this to all organisation. So saya pergi Jabatan Perdana Menteri, saya pergi National Resource Agency, saya pergi multimedia, saya pergi mana-mana, I always mention this. Organisation, integrity, layan orang lebih baik daripada kita nak dilayan, dan go the extra mile. Go the extra mile ni buat lebih daripada yang patut lah. Sebab tu kalau patient jumpa saya dan nak jumpanya mak dia seorang, datang anak, nenek, cucu, 5 orang nak jumpa prof. Okay, jumpa masuk. So duduk seorang, sebelum saya tegur patient tu tengok anak kecil kan, apa nama sayang, nak nenek layan. Itu tak payah, tetapi seronok tak orang macam tu. So kalau jumpa patient tu takkan duduk aja. Makcik sakit apa? Sakit apa? Lepas cek mata tu, alah tak ada apa, makcik ni elok semua mata. Apa rasa makcik? Doktor ni kata aku bohong ke? So apa kita buat? Dulu saya mungkin masa saya baru pakar macam tu lah, UKM banyak kes kan, masa tahun 90-an tu. Penyakit yang datang spektrum yang 10 teruk, datang yang simptom sikit tu cakap lama, kita geram lah, tak ada apa-apa lah. Sebab sekarang ubah. Kalau saya datang, orang datang, doktor saya rasa macam nampak ulat-ulat sikit, dan cek semua, tahniah, mata puan perfect, 10 markah daripada saya. Ini gambar ni, seronok. Perkataan sama, nothing is wrong dengan everything is perfect, sama. Tapi cara penyampaian. So kalau orang tua datang kat saya, takkan tu makcik lawa lah ini, takkan dah umur 80 tahun kan. So apa saya tengok, saya berhati. Because orang yang go extra mile selalu fikir apa perkataan baik nak cakap pada orang. Pasal kita jadi macam lebah. Lebah ni keluar baik saja, makan baik saja dan tinggal benda baik. Bagaimana? Tinggal madu saja. So makcik cantiknya baju, lembut warna, siapa beli ni? Oh ini cucu saya, dia belajar. Oh dia cerita. Seronok. Brush ni makcik beli kat mana? Tudung matching makcik dia dah seronok. Baru makcik sakit apa? Barulah lepas tu nak pakai track pun, Prof, mak saya takut jumpa Prof tu nak buat. Pasal kita dah menangi jiwa dan hati. Sebab tu saya beritahu doktor di Serdang, you all semua ni doktor, kalau hanya rawat simptom, you are going to be dinosaur, tak ada orang yang bawa. Kita bukan rawat simptom, rawat pesakit bukan fizikal tapi jiwa dia, holistik. Tapi banyak orang sekarang claim rawatan alternatif, rawatan holistik, sembuh obat mata, tak payah pakai spek mata, makan ini, mata rabun jadi hilang, gosok minyak ni, semua penyakit hilang, minum jus ni, 15 penyakit hilang. Saya pun kata tutup semua hospital, tak payah dia berhenti perubatan. Tak payah berhenti perubatan. Penat nak jadi pakar, berapa kali fail budak-budak yang pakar kan? Tapi kita orang Melayu senang, very pandang. So saya kat IKIM tu, kerja saya memang cakap benda tu je lah. Okay, go the extra mile. Saya nak tanya ni, saya cakap ni pada sekumpulan di Intan, pegawai JUSA, orang nak naik JUSA, they invite me to speak. So saya cakap tu ramai usia parlimen. Saya tak tahu siapa anda, I don't know who you are,
But saya datang nak cakap benda yang sama. I was in government for so long. Let's reflect. Kita buat kerjaya kita adakah untuk cita-cita atau makna? Semua terjemah. Jusa C nak jusa B, jusa B nak jusa A. Orang dia tak dapat sakit hati. Politik. Competing. Ini modus operandi stress. Tak guna. I never go on this problem. Never in my life. Tu saya selega. Tengok orang dapat, best dapat prof, thank you, congratulations. Orang prof mak ayah pun sebagai prof. Ada orang, jangan panggil prof mak ayah doktor. Suka apa salahnya menghargai orang. Tapi ada orang, kita ni kalau kurang harga diri, susah nak hargai orang. So kalau kita susah nak puji orang, memang hati busuk, dendam, kesumat. Tudung you lawa tapi sengit sikit. Tengok mulut kita, keluar negatif nak tadi words daripada thought, attitude, words. Kalau mulut negatif kan, saya hati, mulut jahat, hati baik. Bohong. Kita perah limau, keluar jus apple ke? Press orang jahat, keluar jahat. Press orang baik, keluar baik. I bukan apa, I jahat macam tu pasal I kena tekan. No. If you only have kebaikan, tekan macam mana keluar baik. So no justification. Yang penting hati. Yang penting hati. No. You mesti align. Iman, kalbu, akhlak. So akhlak tak elok, confirm ni semua tak elok. You cannot say ni elok. No. It's always align. Banyak manusia stres pasal tak align. Mulut cakap lain, hati lain. Itu yang tak align. So kita hidup untuk makna ke untuk cita-cita? Cita-cita siapa lihat? Manusia lihat. Makna? Allah lihat. So kita ajar anak kita, belajar dapat 17 surah khabar nanti. Kan? Kesian dia. Lepas tu anak semayang ke tak semayang, akhlak, budi bahasa ke, memberi ke, berkurang daripada kita ajar anak kita sifat kasihan belas, sifat kasih sayang, sifat murah hati. Jaga. Kita mau strive, study, hantar college. Anak saya tahfiz prom, anak saya tahfiz. Tapi tengok akhlak tak? Kita tak nak cipta tape recorder. Tahu tape recorder? Tahfiz hafazan tapi not internalize. Buat tahfiz tapi akhlak tak jaga. No. We don't want to be cipta tape recorder. Kita nak orang tahfiz tapi dia menghayati dan keluarlah terpancar daripada akhlak dan percakapan dia. Kita jangan tertipu dengan apa yang kita ada. Kadang syaitan dia pandai. Orang macam dia di UKM nak tanya. Kita tanya apa dia kita? How may I serve or what's in for me? Berapa bonus tahun ni? Bila kerja je HRM kan, Tech Prince Scott. Bila saya cakap semua flat. Because before saya masuk HRM beritahu. Saya pun okay, what do you ask HRM just now? How many bonus I get? How many leave I'm entitled to? Why so busy asking what you get? Why can't you ask how can I serve? Semua dia. Saya bersama. So how may I serve? So Prof, mungkin kita ubah mantra di your faculty. Bagaimana saya boleh bantu, bukan untuk saya apa, USA. Saya baru tahu term USA. Rupanya setengah kementerian kerajaan, kita minta apa-apa, ada USA ni. Kita minta apa-apa, Prof dia kata ni, kita saya perlu servis lah. Ini orang beritahu saya. Saya lama tak pergi langkah-langkah keluarga. So cara-cara yang di mana berlakunya benda-benda yang tak sihat. Ya? Betul tak? Kita lihat dunia bukan bagaimana dunia itu, tapi bagaimana kita. So kalau kita jahat, nampak orang semua jahat. Betul? Orang tak boleh percaya. Jangan percaya. Kalau jumpa bangsa ni dengan ular, pukul bangsa tu dulu. Kenapa kita ada peribahasa macam tu? Sedangkan semua manusia ciptaan mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita label people by the race and treat them according? Salah. Sebab tu dalam perubatan we are color blind, empathy blind. Doktor semua orang makhluk Allah. Kalau ada perombakan, perompak dengan polis side by side, treatment kita sama. Human, kita jadi insan. So kalau boleh kita please prejudice tu sama. I orang Kelantan, I orang Terengganu. No.
Sebab tu saya kata manusia ni dia punya kesedaran kehidupan ada 4 level. Satu, aku adalah aku. Anda bukan, aku adalah aku. Sampai Facebook pun aku sendiri yang berhad. Yang kedua, keluarga saya. Keluarga saya, I don't care about you, I don't care my family. Number 2, my state, my university, my organisation. Orang paling tinggi seluruh alam global. Semua manusia adalah sama, semua pencipta akan menjumpa pencipta, semua melutut depan Allah pada mahsyar. Settle. Once we go on that modus operandi, kita akan tenang. Ya? Ada soalan? So hidup ni kita akan dapat apa yang kita jangkakan. Ada orang jangka untuk sakit besok? Tak ada. Okey, saya ingat saya banyak slide lagi tapi nampak gaya macam dah boring, so nak berhenti dah. Shall I stop? No, muka macam boring. Tak. Because a speaker will respond to the audience. So some audience I become very energetic, some I become very weak. Because aura. So tak tahu orang negatif ke positif. So you must in your heart want to learn and nak berubah, and you must have this passion. Kalau lemah saya pun lemah. Wabillahi taufiq terus. Okay? Teruskan. Okay, so kita akan dapat apa kita jangkakan. So betul tak? Kita jadi apa yang kita fikir. Bila kita fikir kita baik, kita akan jadi baik. Bila kita fikir kita sihat, kita akan jadi sihat. Tapi kita kata apa? Saya makan rambutan mesti batuk. Memang batuk. I tak boleh minum ais, minum air batuk. Ini penjara-penjara kehidupan kita. Betul tak? Kita suka ni sebenarnya virus minda. Kita cakap pasal genetics, sebenarnya memetics mind. Siapa letak virus ni masa kecil? Mak kita kata apa? Jangan main hujan nanti kena hujan nanti demam. Betul ke? Tengok budak kecil main hujan tak demam pun. Orang tua sikit ada demam. IMC today semalam I pergi main bola demam. Allah. Kan? Dan saya dah treat ramai orang di CEO, Vice President. The Vice President, shall I give you? I say, no, I'm going back to office after this. Minda orang yang CEO. Tapi kalau staff yang biasa, tak tahulah staff macam mana level dia. Prof, boleh beri 2 hari tak? Saya pun, okay lah. I can, my signature I can give anyone. Tapi dah hati saya, what are you going to do? Bukan kalau buat lasik, besok boleh kerja. Saya nak rehat 2 hari lah. Padahal tak. After 4 hours you can drive your car after lasik. Tapi some people power dia 1000. Dah operate dah, nampak tu kan. How's your eye? Kalau kita syukur, okey lah, tapi ada sikit-sikit kataan tapi saya pun tengok staff saya, betul lah bro. Orang yang negatif ni sampai staff pun tahu. Kadang orang negatif lah yang suka marah staff saya. Lepas buat besok dia tergaru, terkoyak mata dia lah. Yang berlaku mata dah buat 1800 mata. Yang tergaru baru 2 orang. Yang seorang tu sangat negatif sampai saya kena buat sekali lagi. Yang seorang ni dia kerja di Institut Amal Rebaki. Dia tergaru. Saya taruh patch. Tak apa Prof, saya taruh sekejap. Tapi saya ada kuliah kesian student. Saya terlihat sekejap sejam. Saya buka, saya nak drive pergi naik ke Amal Rebaki atas genting tu. Pasal tak nak miss kelas. Subhanallah, mata dia perfect. Nampak? Orang yang sibuk, how can I serve? Tapi orang yang kedua ni marah staff saya, sombong, tengking. Tapi operation sama, tapi dia tergaring sendiri. So, I tell you, it doesn't pay to be jahat. Nak berjaya, buat baik, jangan sakitkan hati orang. Jangan dengan perkataan, perbuatan dan pandangan kita. So, kita mesti fikir baik saja. Okay, jadi kita nak ubah hidup kita daripada shift, perubahan daripada cita-cita kepada makna. So, entitlement kita kepada rendah hati, daripada control, micromanage. Betul ke kita buat trust, pada attachment, terlampau attach, let go and let go. Serah pada Allah. Pernah orang dia kata, Prof nak hantar anak overseas tapi takut lah. Masa tu di Mesir, saya kata anak saya belajar di Mesir. Kalau naik, saya pernah pergi Mesir. Pernah pergi Mesir? Kalau naik teksi dia
dah laju. Kadang pernah tu saya naik, suami saya naik pasal pegang, tak cabut pintu. Laju. Anak saya kat 7 tahun kat sana. Saya kata, bang, kita bukan jaga anak kita, Allah jaga anak kita. So kita kat bumi Malaysia ni buat baik pada anak orang, jaga anak orang, insya-Allah Allah akan buat baik pada anak kita. Alangkah indahnya hidup ni kalau semua orang membuat baik pada orang lain, mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah tolong kita, boleh tak manusia buat kita? Orang yang takut pada Allah tak takut pada apa-apa. Orang yang tak takut pada Allah takut pada banyak perkara. Sebab tu kadang kita tengok kita semayang, kita mengerjakan sembahyang fizikal, mengerjakan fizikal, mendirikan rohani. So sampai kita semayang tapi kita jahat juga because of that, ya. So di UKM kita jumpa orang pun mesti buat appreciate, hargai dia, acknowledge, sebut kebaikan dia dan jangan kritik. Tapi kita macam mana? Jumpa orang kritik dulu kan. Dengan anak kita berapa kali kalau anak kita dapat 10 8A 2B, kenapa 2B? 10 soalan salah satu. Kenapa salah ni? Kita tak hargai yang betul 9. Baru ni saya ceramah di Pesta Buku Shah Alam. Ada few children, nanti dah budak lelaki 15, budak perempuan 12, budak sekolah rendah. Siapa di sini mak ayah dia suka puji dia? Seorang pun tak. Kita admission, score. So kita dah sedar minta maaf. Pasal bila kita minta maaf pada anak kita akan lembut dan terima. Tapi kita selalu rasa anak derhaka, tapi ibu bapa derhaka banyak. Remaja bermasalah. Saya kata macamlah remaja tu datang daripada pung, macam Mr. Bean tu, pung, remaja naik mak rampik. Remaja tu nurture daripada rumah. That's why siapa ada anak bawah 6 tahun? Ada anak yang bawah 6 tahun? Wah, untung. Pasal apa saya kata untung? Pasal you can start imprinting. Buat value, buat sistem, buat habit you want. Kanak-kanak from 0 to 6, dia punya minda, subconscious mind dia tak ada minda, dia tak ada thinking mind kan? So dia ada subconscious budak kan? Makanan nasi anu macam makan tak kritik kita, nasi keras lah kan? So budak-budak below 6 dia tak ada gate antara conscious subconscious mind. You can put all the value. Allah Maha Pemurah, orang semua baik, kita tolong orang, Allah tolong kita, sebut dosa, pahala, syurga, neraka ni all the time. Masuk imprinting. Lepas 6, 7 to 14 years is modeling. Tengok apa kita buat. So kalau anak kita cakap kasar, jangan marah. Jangan. Kan? Kadang orang datang klinik saya, kita tahu dah. I can know the dynamic of the family by was watching body language mak ayah dengan anak. Setengah parents tu tak tahulah. Jangan. Sampai saya pun dah sesak. It's okay. Dia suka main model mata saya lempar. Doesn't matter. It's alright. Jadi budak itu no. Jadi nakal. Studies have shown kanak-kanak by the time they are 10, dia dengar no 9 kali ganda pada yes. Tak boleh, jangan, susah. So modeling kita. Then 14 to 21 socializing. Socializing ni lah di mana IPTA. So sebab tu kita nak tahu kawan anak kita macam tengok kawan anak kita. Kalau kawan baik, dia mean anak kita baik. Budak pinang anak perempuan tengok siapa ya? Mak. Nak pinang anak lelaki, bapa. No. Bapa kena bergaduh anak dia kadang. Anak dekat anak lelaki geram anak. Siapa? Kawan dia. Okay, if you nak pinang lelaki, tengok kawan dia. Because kawan kita dipengaruhi oleh buku kita baca dan orang kita jumpa. So kalau jumpa kawan baik, baiklah budak. Okay, so kita nak appreciate, acknowledge, do not criticize. Ini jadi mantra universiti. Bila tiap hari fikir, today saya nak fikir benda baik, saya nak cakap benda baik, saya nak buat tindakan baik. Think, speak, do. Fikir, cakap, buat. Fikir, cakap, buat baik. Bangun pagi buat apa? Syukur dan doa. Ya Allah, aku kurniakan saya penuh kebaikan. Berjumpa orang yang baik, bercakap perkara yang baik. Lepas tu saya nak pergi wedding pun,
Kan wedding yang 2 jam duduk merenjis sana merenjis sini penat So saya doa sebelum pergi, ya Allah aku biarlah duduk sebelah orang baik. Pasal saya rasa masa tak cukup. Macam tak cukup masa dia tak nak buat benda. 2 jam tu nak buat apa? Kalau ada buku sedap boleh tulis buku. Duduk comot, tengok kan, jumpa pula sebelah orang yang cakap benda larang. So masa kita ni mungkin, sebab tu kalau nak tahu Allah sayang kita, kita tak suka benda larang, benda sia-sia malah dengar. Seraput dengar. Okay? Masa kita jaga, take good action. Kalau boleh kita nak buat ni all the time. 4 nilai. Kita menghormati semua makhluk Tuhan. Siapa suka bunuh semut? Semut lalu kesian. Kesian. Tengok semut pun kesian. Kelekatu jatuh bila air ambil lempar. Kesian kelekatu. Dia pun nak hidup. Ada orang guru tu, pemberita datang kat rumah dia nak interview dia. Nampak semut api. Sekali orang beritahu Tok Guru ada semut. Dia masuk dalam rumah. Dia ambil apa? Shatox kan? Dia ambil gula. Gula dia tabur daripada rumah dia ke pokok kelapa kat rumah. Dia pun interview. Keluar semut tak ada dah. Semua semut tu ikut gula. Dia tak bunuh semut. Subhanallah. Ini orang-orang yang kaya. Dekat dengan Allah. Yang kedua, ikhlas. Baik dengan orang tanpa sebab. Jangan urus. Baiknya dia tidak dapat. Dan 3, lemah lembut. Kita suka orang lembut. Dan yang keempat, sentiasa how can I serve. So macam mana? Setiap saat dalam hidup kita 2 je kita ni. Tawanan ego atau penyambung rahmat Allah. Mana satu? Nak marah? I will show you. Orang yang tawanan ego. Okay, jadi tawanan ego atau penyambung rahmat Allah. Ini orang yang ego. Edge got out. Tengok kita audit, jangan angkat tangan, tengok je. Yang pertama, cepat marah, get offended, cepat marah. Pertama, cepat marah, get offended, cepat marah. Yang kedua, cakap mesti betul. Dia dengar sendiri, dia tak faham. Kesian dia macam ni, kesian. Lepas tak ada apa-apa, suka cakap banyak. Orang yang pandai, orang yang tak pandai tu cakap banyak, orang yang ada tak menunjuk. Orang tunjuk tu orang tak ada sebenarnya. Yang ketiga, selalu nak lebih berlonggang. Yang keempat, mesti nak superior. Yang kelima, sangat penting buat title, tak panggil prof, doktor. Kan? Yang keenam, dia, saya ni hebat pasal saya ada ni. Dia sangat accumulation harta. Baju branded, semua nak kena branded. Gelang 40,000. Betul saja orang. Dia lawannya gelang. Alah, murah je berapa? 35K. Saya nak hitam. Kesian manusia tertipu beli beg 10,000. Itu lawan. Beli lawan yang baik you. Murah je berapa? 10,000. Saya hitam saya. Tetapi bila sedekah RM1, beli bagi sendiri RM10,000. Kesian orang macam ni Pasal benda ni akan melengkar kat dia, jadi ulat-ulat makan ni. Pasal tak tolong orang duit tu Yang ketujuh, sentiasa saya dapat ni pasal saya punya paper banyak. I do it because my own effort. Titik peluh saya. Why should I donate to people? Titik peluh saya. Saya kata, mata awak ada berapa sen pekerjaya? 126 juta. Kalau Allah charge 1 sen, bayar prepaid. Tengah lecture, buta mataku. Kenapa prepaid dah habis? Subhanallah, kita punya nikmat. Lepas tu saya kata, doktor yang tak jadi kuat agama selepas mengkaji ciptaan Allah paling tinggi, manusia paling buta hatinya. So kalau jumpa doktor sombong, doktor buta hati ke? Romohnya kata doktor buta hati. Cakap. Okey, orang yang jadi alat rahmat Allah, yang pertama, creative not competitive. Dia create your way. Kalau dia berniaga, ya ke? Best. Wah, suka berniaga. Yang kedua, sentiasa baik. Kalau dia berdekat, dia would rather be kind than be right. Betul lah awak cakap. Betul. Dia tahu orang tu salah dan benda-benda yang betul lah. You are right about that. Yes.
Yang ketiga, sentiasa tengok orang penuh kasih sayang. Tengok orang baik kasih sayang, tengok orang jahat kesian dia. Doakan dia. Pasal tak ada orang jahat, cuma dia tak tahu, reti, tak ada ilmu nak baik. So apa kita buat? Orang jahat jadi anak murid kita, orang baik jadi guru pada orang jahat. Senang. All of us are teachers and learners. Okay. Yang keempat, sentiasa melihat kecantikan dalam seseorang dan semua situasi. Apa hikmah? Yang kelima, sentiasa menambah baik diri kita. Sebab tu tomorrow is always a better day. 6, sentiasa tidak berebut dan murah hati. Dan yang ketujuh, menerima manusia seadanya. Best tak kalau 7 ni? Darah tinggi, turun, kanser, tak kena. Pasal kajian menunjukkan, saya tak tahu betul ke tidak, salah satu sebab breast cancer ialah repressed anger, marah terpendam. So 2 dah kawan saya, lepas suami dia kahwin lain, kena breast cancer. So para suami, tolong yang kahwin lain masuk juga tau. Pelan-pelan suami saya tahu dah. Saya minta. Okey, 3 jangan dibuat. Jangan judge orang, label orang ya. Don't rationalize our action. Saya bukannya apa, bukan nak mengumpat, tapi kan, bukan nak mengata, tapi kan, tambah mulut sendiri. Okay? Don't be defensive. Kalau orang tegur menegak pada masa, no, you tak faham, bukan. Itu jangan buat. Kita dengan suami isteri gaduh pasal ni je. Dengan bos, dengan anak, ini je. Judge, rationalize and defensive. So how to be happy? Cakap baik, penuh prihatin pada semua orang dan penuh kasih sayang. Anak kita ke, anak saudara ke, anak orang, tengok orang semua sayang, suka. Orang paling bahagia siapa? Orang yang bahagia melihat orang bahagia. Tapi kalau kita susah tengok orang senang dan senang tengok orang susah, na'udzubillah, memang neraka paling bawah pasal sifat dengki. So how not to be happy? Merungut, menyalahkan, menyesal. Okay, ini kita tahu statement COVID, tapi saya nak sebut nombor 2 tu, begin with the end in mind, ialah akhirat. So, kalau boleh kita nak prinsipal ni kreatif, be kind, baik, lihat kebaikan, jadi penyayang, sentiasa memperbaiki diri, sentiasa murah hati dan sentiasa menerima manusia seadanya. Ini kita punya tak boleh berjaya lah. Tengok dulu, esoklah. So, adakah kita bahagia? Kesihatan kita macam mana? Nak tanya sini, berapa orang pagi tadi makan roti canai? Ke belum makan? Berapa orang makan kuih keot tiap-tiap hari? Kuih keot 1, 2, 3. Okey, siapa nak sihat kuih keot? Saya ada jual kat luar 50 kilo saya dapat komisen. Okey, kuih keot, tapi saya dengar terbaru dia panggil oat brand, OATBRAN. Banyak turunkan fat badan kita. Saya punya resepi pagi mesti 4 sudu kuih keot, Herbalife, olive oil, coconut oil, madu, black minum. Sebab tu saya gimana tak ada makan. Dah makan pukul 7.30 tadi, pukul 12 baru rasa lapar. So tak payah nak minum. Hello, boleh cakap dengan Puan Nuraini? Minum. Hello, boleh cakap dengan Prof Aminah? Minum. Saya paling pantang nak mesti dekat perubatan dulu. Telefon Bani dah nak dapat lain lambat. Cik ni minum. Ni minum. Allah, saya kata sedapnya orang bukan fakulti perubatan. Kita doktor tukar langkah klinik. Sedapnya orang minum. Kita ni Allah tak minum tak boleh. Kering. Lunch pukul 3. Ya? Pasal if only kita ada air. Minum, cook breakfast. Orang yang nak gemuk senang, jangan breakfast. Siapa tak makan pagi memang senang gemuk. Pasal BMR kita akan turun disebabkan body kata lapar. Air tu kalau boleh no sirap, no tea. Minum air yang sihat, green tea ke apa, boil, taruk. Atau air besar kucing ke apa, satu, taruk. Minum. Because bila minum air banyak, darah kita cair, lemak boleh bakar, kita tak lapar. Kita lapar nak makan tu pasal dehydration. Kalau dah dahaga means you are dehydrated. Dan otak kita kalau dehydrated, efficiency drop. 10% dehydration, 30% drop. 20% dehydration, 50% drop. Berapa orang nak kita bekal air kosong ke anak dia di sekolah? Okey, Alhamdulillah. Air filter ke tak filter? Jangan minum air pahit. Okey, so kita review diri kita. Ini last slide.
saya nak sebut ni, nak ubah minda kita, contohnya macam ni. Perhatikan slide ni. Result, thoughts, feeling, action atau thoughts, feeling, action, result. Contohnya macam ni. Budak tu dapat SPM grade 3. Dia tengok result dia. Mak dia kata apa? Awak ni dapat keputusan macam ni, kerja kilang je lah. Jadi dia punya thought negatif, feeling negatif, action negatif. Bila action negatif, result negatif, maka cycle dia akan menurun. Tetapi kalau orang yang bijak, something negative happen, apa dia kata? Dia tak start daripada keputusan luar, dia start dari dalam. Macam tadi, result kat sini, result tu influence the thought. Dia membenarkan luar mempengaruhi dalaman dia. Yang ni, sepatutnya kita tak peduli yang ni. Kita ambil SPM dapat grade 3 ni, dapat result bulan 3, ambil SPM bulan 10. So result yang bulan 3 ni ialah gambaran status minda bulan 10. Kenapa kita nak buat keputusan kehidupan berdasarkan apa berlaku bulan 10 bukan sekarang? Nampak tak? Nampak kan? Yes? Okay. So now, kalau berlaku pada kita, anak kita, apa kita buat? Instead of looking on